Bismillahirrahmanirrahim. Wadi Al-Qira. Wadi ni lembah Al-Qira. Operasi Wadi Al-Qira. Selepas Fadak, operasi tentera Rasulullah di Fadak, baginda Rasulullah SAW terus bergerak menuju ke Wadi Al-Qira. Di wadi ini, di lembah ini terdapat kumpulan Yahudi yang bergabung dan melakukan pakatan dengan puak Arab tempatan. Bergabung dengan Arab musyrikin untuk menentang Islam. Ketibaan tentera Islam telah disambut dengan serangan panah sehingga menyebabkan Mud'im, hamba kepada Rasulullah SAW, terbunuh. Hamba Rasulullah terbunuh. Kemudian Mud'im begitu mengembirakan orang ramai. Mereka mengucap tahniah kerana Mud'im telah gugur syahid dalam tembaran itu. Rasulullah SAW bersabda, tidak begitu, sebenarnya dia kena neraka. Nabi kata, jazak mati syahid. Nabi kata, kena neraka. Pelik ni. Tuhan beritahu kepada Nabi. Kerana mencuri harta rampasan perang Khaybar. Ini bahayanya. Curi harta rampasan perang. Ini perang orang Yahudi. Lepas tu kita orang Islam ada disiplin, ada adab walaupun kita berperang. Setelah mendengar sabda Rasulullah SAW itu, tiba-tiba ada seorang sahabat tampil ke hadapan, menyerahkan satu atau dua tali sepatu yang dicurinya. Takut. Dia dengar Mud'im ni masuk neraka kerana curi harta sampai perang. Ada beberapa sahabat, seorang sahabat terus suruh kecil dia tali kasutnya ke Nabi. Dia takut dengar ni masuk neraka ni. Maka lantas Rasulullah SAW bersabda, tali sepatu ini boleh menyebabkan ke neraka, Nabi kata. Walaupun suatu tali kasut. Ini dalam perang kena jaga adab. Orang boleh sama, boleh merampok, tak boleh. Begitulah keadilan hukum Islam yang mengharamkan penganutnya bersifat buruk dan khianat walaupun ketika darurat seperti dalam peperangan. Dalam peperangan pun ada adab. Jangan khianat, jangan mencuri, jangan melampau. Tak boleh sewenang-wenang, ada hukum dia. Kalau semayang ada pekah, haji ada pekah, puasa ada pekah, zakat ada pekah, maka jihad pun ada pekah. Kalau nak semayang, kena tahulah pekah semayang. Nak berjihad pun kena tahu pekah jihad. Jangan pakai hentam-hentam semangat begitu saja. Orang ajak pergi berjihad. Berjihad jadi jahat. Bukan jahat. Merosakkan imej Islam. Tak boleh. Islam yang penuh dengan rasa, walaupun yang penuh dengan rasa marah dan benci dalam perang, namun mereka tetap diperintah supaya terus bermoral tinggi, berakhlak mulia, dan teguh berpegang dengan perintah Islam yang murni. Walaupun tengah berperang, nak marah ke musuh, tapi tak boleh jahat. Waqatilu fi sabilillahi yuqatilu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang yang memerangi kamu dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang melampaui batas. Orang serang kita, kita lawan. Tapi jangan melampau. Nak melampau inilah ada hukum dia, mesti kena tahu. Mereka bukan sahaja di arah taat dan patuh dalam perkara ibadat, bahkan juga dalam hukum-hukum yang berkait dengan peperangan. Untuk itu setiap Muslim diwajibkan berilmu, beriman dan beramal dengan sedemikian rupa. Peristiwa ini berlaku di bulan Safar tahun ke-7 Hijrah. Anda kena ingat, jangan nak perang sendiri je. Pakai semangat pergi berperang, orang rakyat pergi perang, pergi perang.
Akhirnya lawan sama sendiri, macam berlaku dengan Arab. Lawan sama sendiri, bunuh saudara kita yang semayang, saudara kita yang tu. Ini kerana kafir, kerana apa? Senang-senang je hukum kafir. Hukum kafir ni ada hukum dia, ada peraturan dia, ada cara dia, bukan mudah-mudah begitu. Pergi berperang. Seterusnya gerakan ketenteraan di tahun ke-7. Setelah berjaya mematahkan beberapa sayap penting musuh dalam peristiwa Ahzab, Rasulullah SAW terus menggerakkan bala tentera Islam untuk mematahkan kumpulan bersenjata kaum Badawi yang berada di sekitar padang pasir Najat. Najat ni ialah di tengah semenanjung Arab. Hari ini dalam kawasan Riyadh dan kawasan sekitarnya. Ini Najat. Kaum Badawi ini terkenal dengan ganas. Kaum Badawi di kawasan itu begitu aktif dengan gerakan menyerang dan merampok di kawasan berkenaan. Mereka tidak menetap di perkampungan tertentu atau di dalam kota-kota yang khusus. Mereka bergerak secara berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. Keadaan ini agak menyukarkan bagi menghadapi dan mematahkan kegiatan mereka. Namun mereka tidak boleh dibiarkan. Quran apa sebut? Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab Badawi ini paling kafir dan paling munafik. Quran bersebut begitu. Tidak mudah menangani mereka. Untuk mengatasi perkara ini, Rasulullah SAW telah mengatur strategi dengan mengambil langkah-langkah perlu yang boleh menggerunkan mereka. Di antaranya ialah menggempur mana-mana yang dapat ditemui bagi tujuan menakutkan yang lain. Paksalah gerakan mencari di padang pasir. Padang pasir ni payah, bukan macam hutan. Dari jauh anda nampak. Payah, operasi yang payah. Satu operasi ketenteraan yang diberi nama Zatul Riqa. Nama operasi ini Zatul Riqa. Kita akan mengapa nama dia akan ditekan kemudian. Telah dirancang oleh Rasulullah SAW. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan operasi ini berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Kebanyakan mereka. Tetapi mengikut satu kajian yang agak terperinci dengan mengambil kira penglibatan Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, menunjukkan operasi ini berlaku selepas Khaybar, bukan tahun yang ke-4 Hijrah. Berlaku selepas Khaybar, iaitu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijrah. Kerana tahun ke-4 tu Abu Musa al-Ash'ari tak ada lagi. Ini berlawanan dengan hakikat. Kerana dalam surah Abu Musa dengan Abu Hurairah ada. Kitab tu kata tahun ke-4. Tahun ke-4 kawan ini tak ada lagi. Ini telitinya ulama yang meriwayatkan ini. Gerakan ini bermula dengan sampainya berita kepada Rasulullah SAW bahawa suku Ambar, Bani Sa'labah dan Bani Muharib dari kabilah Ghatfan yang pernah terlibat dalam peperangan Ahzab, bergabung dengan Yahudi dan Musyrikin Mekah dalam perang Ahzab. Ini penyebabkan kaum Ghatfan ini. Badui ini berkabilah Ghatfan sedang mengumpulkan bala tentera mereka. Rasulullah SAW bersama dengan 400 atau 700 tentera terus menuju ke arah musuh. Semasa ketiadaannya, baginda SAW telah menugaskan Abu Zar atau Uthman bin Affan mentadbir Madinah. Yang mana sahabatnya Uthman bin Affan. Kerana Abu Zar ni tidak kuat. Uthman bin Affan lah tokoh yang kuat. Apabila sampai di kawasan musuh, pasukan Rasulullah SAW berkumpul secara berdepan dengan tentera musuh tanpa melancarkan sebarang serangan. Terus nampak musuh, Nabi nampak dan suruh Nabi suruh jangan serang lagi, duduk situ berkhemah. Di dalam peristiwa inilah berlakunya salat syiddatul khawf, salat ketika berdepan dengan bahaya yang menakutkan.
turun hukum sembahyang Salatul Khauf. Cara solat yang dilakukan adalah secara bergilir dengan dua pasukan yang masing-masing bersolat 2 rakaat. Dan semuanya berimamkan Rasulullah SAW. Baginda sendiri bersolat 4 rakaat. Pasukan pertama sembahyang ikut Nabi 2 rakaat, mufaraqah. Pergi. Yang kedua ikut, sambung 2 rakaat kemudian. Jadi semuanya mengimamkan Nabi SAW. Nabi sembahyang 4, yang lain sembahyang 2-2. Suasana perang. Tak bolehlah aku nampak juga. Tugas begitu. Tugas perang lebih besar lagi ni. Mengikut Al-Imam Al-Bukhari, dinamakan peperangan Zatul Riqa'. Nama Zatul Riqa' adalah berpunca dari peristiwa yang dihadapi oleh para sahabat di dalam peperangan ini. Beliau meriwayatkan di dalam kitabnya yang terkenal Sahih Bukhari seperti berikut. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa ada. Abu Musa ni datang selepas Khaybar, sebab bukan tahun yang keempat. Ini membetulkan Imam Bukhari ini. Beliau menceritakan kami menyertai Rasulullah SAW dalam keadaan menunggang seekor unta seramai 6 orang. Tak cukup. Seekor unta naik 6 orang. Tiba-tiba ada di kalangan kami yang mengalami pecah tapak kaki. Dan aku sendiri mengalami tercabut beberapa kuku jari kaki. Sehingga kami terpaksa membalut kaki dengan cebisan-cebisan kain. Terpaksa koyokkan kain untuk balut kaki yang luka, kuku yang tercabut. Yang disebut dalam bahasa Arab dengan perkataan ar-riqa'. Sempurnanya. Maka peristiwa ini dinamakan dengannya. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir dan ayah dia dua sahabat Nabi. Jabir radhiyallahu anhu. Kalau sebut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahawa dalam peperangan ini kami telah memilih pokok yang rindang untuk Rasulullah SAW berteduh. Mereka pilih pokok yang rindang untuk Nabi. Nabi berehat. Mereka ambil pokok yang kecil-kecil saja. Beri rehat pada Nabi, menghormati Nabi. Manakala kami semua berteduh di pokok-pokok yang berada di kelilingnya. Kami duduk keliling, Nabi duduk pokok masing-masing. Tengok panas, Nabi duduk pokok yang rendang. Oleh kerana terlalu letih menyebabkan kami semua tertidur. Letih berperang, semua tidur. Tiba-tiba seorang musuh di kalangan Badawi yang liar dan ganah itu berjaya membolosi kami. Musuh boleh masuk, tak sedar. Sehingga dia dapat menghampiri Rasulullah SAW. Sabar kat pokok Nabi tidur. Dan mengambil pedang baginda yang disangkutkan di dalam pokok. Nabi sakut pedang di dalam pokok. Baru dia datang, dia tak sedar, dia ambil pedang. Rasulullah SAW terjaga ketika pedangnya terhunus di tangan musuh tersebut. Pedang di tangan Badui. Dia terus bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah awak takut padaku? Katanya Nabi, mu takut padaku? Baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak. Nabi kata, tidak, aku tak takut. Nabi tangan saja ni, hebat Nabi ni. Aku tak takut. Dia bertanya lagi, siapakah yang dapat menghalangku membunuhmu? Dia tanya Nabi. Sekarang siapa dia yang boleh jagamu daripada aku bunuhmu? Jawab baginda Rasulullah, Allah, kata Nabi. Tiba-tiba tangan Badui itu menggeletar dan pedang itu jatuh. Sebut Allah tu, jatuh pedang. Geletar tangan, jatuh. Rasulullah SAW terus mengambil pedang tersebut dan mengacunya ke arah musuh tadi itu. Saya bersabda, Nabi ambil pedang balik. Akaklah ke dia. Nabi tanya, siapakah yang dapat menghalangku bertindak ke atasmu? Nabi tanya, dia balas. Sekarang siapa dia? Aku lindungimu. Si Badawi itu menjawab, kamu jadilah orang yang baik yang menggunakan pedangmu itu, pedang itu. Takut dia. Baginda SAW bersabda, mengucap dan percayalah bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan aku ini Rasulullah.
Nabi ajak masuk Islam. Ajak suruh mengucap dua kalimah syahadah. Badawi itu menjawab, aku berjanji tidak lagi memerangimu dan menyertai orang-orang yang memerangimu. Dia tak masuk Islam. Dia berjanji saja. Aku berjanji, aku tak akan perang denganmu lagi. Aku tak ikut siapa yang berperang denganmu. Akhirnya Rasulullah SAW membebaskannya. Nabi bebaskan dia. Diriwayatkan bahawa dia memberitahu kepada kaumnya. Dia beritahu kepada puak dia, aku berjumpa dengan manusia terbaik yang tidak pernah aku menemuinya, kata dia. Aku tak berjumpa lagi orang yang baik macam ini. Aku nak bunuh dia, dia boleh lepas aku. Akhirnya dia menganut Islam, masuk Islam. Ni, masuk Islam. Menurut Al-Bukhari, namanya Ghawras bin Al-Harith. Nama dia. Dan menurut riwayat Al-Waqidi, namanya Da'thur. Ini khilaf. Ada juga di kalangan ulama yang mengatakan bahawa kejadian itu merupakan dua peristiwa yang berlainan masa. Tempat dan baru yang berlainan. Ada juga mengatakan yang riwayat Bukhari itu lain, riwayat Al-Waqidi lain. Peristiwa yang berlainan. Boleh jadi. Boleh jadi peristiwa yang sama. Kisah ini disebut oleh Imam Nawawi dan kitab Riyadhus Salihin. Cerita Riyadhus Salihin ada kisah ini. Dan peristiwa tadi Rasulullah SAW telah menunjukkan akhlak yang sangat mulia dan terpuji di sisi Allah. Seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimin al ghadab wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang dapat menahan diri ketika marah dan memberi kemaafan kepada manusia yang bersalah. Ayat Soal Imran, ayat 124. Ayat ini sifat orang yang muttaqin. Ulaika humul muttaqun. Mereka yang bertakwa. Yang bertakwa itu ialah yang disebut alladzina yunfiquna bis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara mereka bertakwa itu ialah orang yang membelanjakan harta di masa senang dan susah, yang sanggup menahan kemarahan. Dia marah, dia tak dapat tahan kemarahan dia, dan memaafkan orang walaupun dia marah. Allah mengasihi orang yang melakukan kebaikan. Ini adalah sifat takwa. Sifat takwa itu banyaklah, membelanja, sembahyang, puasa dan lain-lain. Termasuk takwa itu sifat yang tersebut ini. Peristiwa ini juga menunjukkan tentang ketinggian sifat tawakal kepada Allah yang tertanam dalam diri Rasulullah SAW. Sifat inilah yang melayakkannya mendapat pertolongan luar biasa daripada Allah, yang memelihara hambanya yang bertawakal. Orang yang hebat tawakal ni berlaku luar biasa pada dia. Dia tawakal kepada Allah Ta'ala, berlaku luar biasa. Karamah. Kalau Nabi, mukjizat. Peristiwa di atas menunjukkan tidak ada paksaan menganut Islam. Menunjukkan bahawa kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Di sini Nabi tak paksa dia masuk Islam. Nabi suruh dia mengucap dulu syahadah, dia tak mahu masuk Islam, sila, maafkan. Akhirnya dia masuk Islam, tanpa paksaan. Seseorang yang menganut Islam mestilah dengan rela hatinya dan secara ikhlas. Menganut Islam secara paksa hanya melahirkan golongan munafik yang tidak berfaedah. Kita paksa orang masuk Islam, kerana kita paksa. Tak masuk Islam, aku pukul. Tak masuk Islam, aku bunuh. Dia masuk Islam juga. Masuk Islam tipu. Buat apa? Masuk Islam mesti dengan hati yang ikhlas. Pendekatan demikian menunjukkan kemurnian ajaran Islam, yang akhirnya berjaya menarik orang yang paling keras dan beba menerima Islam dengan penuh keikhlasan. Dan Islam telah berjaya mengubah hati dan akhlaknya. Ini sebab Islam berjaya mengubahkan orang Badui yang paling keras hatinya jadi paling lembut, berakhlak mulia. Tarbiyah, iman, dengan sebab menanamkan keikhlasan dalam diri.
Dalam peperangan ini juga berlakunya peristiwa dua sahabat yang ditugaskan untuk berkawal. Mereka ialah Abbad bin Bashir dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Berlaku peristiwa dalam perang ni. Banyak peristiwa berlaku ni. Dua orang sahabat, Abbad bin Bashir dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ditugaskan untuk berkawal. Abbad yang sedang bersolat di panah musuh. Manakala Ammar pula yang sepatutnya berkawal tiba-tiba tertidur. Abbad berkawal, Ammar tidur. Tertidur. Abbad kena panah. Abbad meneruskan solatnya sehingga salah. Kena panah, berhabis sembahyang. Ini hebat. Berhabis sembahyang. Dan memberitahu rakannya apa yang berlaku. Sudah sembahyang beritahu. Aku kena panahnya sudah sembahyang dah. Apabila Ammar bertanya, Subhanallah, kata Ammar, mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa tak beritahu? Abbad menjawab, aku sayang untuk memerhatikan satu surah yang aku sedang membacanya. Oh, hebat. Aku sedang baca surah. Sedap baca surah ni, aku sayang nak tinggal, nak berhenti. Sehingga menahan kesakitan kena panah. Demikian contoh para salafus soleh dalam menunjukkan keeratan hubungan dengan Allah. Dan khusyuk ketika mendirikan salat, walaupun ajaran Islam memberi rukhsah, kelonggaran dan kemudahan di medan perang. Dan salat, walaupun Islam membenarkan bila berlaku begitu lah, ataupun geraklah kawan tu, ni dok. Ni kena panah, kita ni capok duit je gebar tu. Capok RM50 je gebar. Macam mana? Ini merupakan tahap muqarrabin. Ini muqarrabin yang sentiasa merasa kekurangan dan berdosa walaupun mendapat keampunan dan janji syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Operasi ketenteraan ini memberi kesan yang hebat dan menakutkan di hati musuh dari kalangan orang Badui yang terkenal dengan liar, keras dan ganas. Kesannya juga menular kepada puak-puak yang tinggal di kawasan lain yang sudah tidak berani mendongak kepala. Hasil dari itu, keamanan mula bertapak sedikit demi sedikit. Bahkan ada juga di kalangan mereka yang menyerah diri dan menganut Islam. Bila hebat Islam tersebar, menyebabkan orang Badui takut dan ada yang menyerah diri masuk Islam. Apabila sayap ketenteraan musuh dapat dipatahkan, maka musuh kalangan Arab Badui menjadi kecil dan terhakis. Tindakan seterusnya ialah Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka berterusan dalam kejahilan. Baginda Rasulullah SAW menugaskan beberapa para sahabat untuk mengajar agama kepada mereka yang baru menganut Islam, di samping mengumpul harta zakat untuk diagihkan kepada mereka yang berhak di dalam negara Islam. Tentera yang dihantar oleh Rasulullah SAW untuk mengawal orang Badui ini dilakukan secara kecil-kecil. Pasukan kecil. Rasulullah SAW telah menugaskan pasukan kecil yang dipertanggungjawabkan kepada ketua-tua yang dilantik di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Strategi yang dilakukan itu telah mencapai kejayaan yang besar dan meninggalkan kesan yang menggalakkan kepada perkembangan Islam. Pasukan itu ialah pasukan Ghalib bin Abdullah Al-Lisi untuk menghadapi Bani Maluh di Qadid. Pasukan Umar bin Al-Khattab untuk menghadapi Hawazin di Turbah. Pasukan Bashir bin Sa'ad Al-Ansari untuk menghadapi Bani Murrah di Farak. Pasukan Ghalib bin Murrah Al-Lisi untuk menghadapi Bani Awal dan Bani Abad di Sa'labah di Mif'ah. Pasukan Abdullah bin Rawahah dihantar ke Khaybar bagi menghadapi Bashir bin Ghazam yang mengumpulkan Ghatfan untuk menyerang umat Islam. Pasukan Bashir bin Sa'ad sekali lagi digerakkan untuk menghadapi puak-puak di Yaman dan Jabar yang mengancam umat Islam. Pasukan Abil Hadrat Al-Aslami bagi menghadapi puak Jasham bin
Muawiyah di Ghabah, keseluruhan pasukan tersebut telah mencapai kejayaan dengan beberapa rampasan dan meninggalkan kesan ketakutan ke dalam hati musuh dan memberi kehebatan kepada Islam dan negaranya yang melindungi dakwah dan menyebarkan kebenaran dan keadilan untuk semua. Ini gerakan yang berlaku di masa ini. Wallahu a'lam.